bersama-sama kita berganding bahu, memimpin tangan ke arah kerja selamat. Bersama-sama kita bersatu padu, rundingan dan latihan kepada pekerja. Kita menuju wawasan untuk negara gemilang. Nayosh-nayosh kecemerlangan, nayosh-nayosh keunggulan, nayosh-nayosh kecekapan untuk
kepada hadirin. Saya nampak very familiar faces Tuan Haji Khalil sendiri, our beloved trainer, dan Tuan Haji Khalil pun bawa tim. Puan, terima kasih banyak atas kehadiran. Just sedikit makluman untuk Tuan Haji Khalil dan, if I'm not mistaken, Tuan Haji Samuri. Alhamdulillah kenal kalau salah nama, kan. So untuk makluman, Nayosh Talk ni kami adakan setiap minggu. So it doesn't have to be Friday lah. So it gonna be any days, pagi atau petang. So kami memang menggalakkan penyertaan dan kehadiran publik sebenarnya. So you can come at any time. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh follow kita punya Nayosh Facebook. So kita update maklumat dekat situ. So pada hari ini kami amat sukacita dapat membawakan someone from Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan membawakan topik yang saya rasa sangat hangat dan menjadi perhatian lah pada pihak industri, pengenalan kepada OSHA 2022 dan impaknya kepada industri, yang akan disampaikan oleh Encik Wan Ahmad Jazila bin Wan Hassan daripada Bahagian Dasar Antarabangsa dan Pembangunan Penyelidikan JKKP. So tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua hadirin yang berada dalam Dewan Teater pada hari ini. Seterusnya kepada para penonton yang berada di atas talian. Okay, saya lebih selesa pegang mic lah kot. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis, Puan Siti Bad daripada NIOSH, dan terima kasih juga kepada pihak pengurusan NIOSH lah kerana telah menjemput kami dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia JKKP untuk memberikan update berkenaan dengan Akta Pindaan 2022 dan juga impaknya kepada industri. Alhamdulillah, saya difahamkan sesi NIOSH Talk ini akan berjalan secara mingguan. Dan ianya adalah satu inisiatif yang baiklah daripada pengurusan pihak NIOSH, dan tahniah saya ucapkan. Saya harap objektif NIOSH Talk ini akan mencapai seperti mana yang diharapkanlah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya akan terus memulakan sesi perkongsian saya pada hari ini. Okey, tajuk yang diberikan kepada saya adalah pengenalan AKKP pindaan dan impak kepada industri. Namun begitu, suka saya ingatkan, perkongsian saya pada hari ini juga akan menyentuh berkenaan dengan Akta Kilang dan Jentera Pemansuhan 2022. Yang mana ia adalah set lah kalau kita kira Akta pindaan AKKP 2022 dan juga Akta Kilang dan Jentera Pemansuhan 2022 kita akan kuatkuasakan secara serentak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu ambil tahu kedua-duanya lah bagi saya. Okey. So begitu adalah kandungan pembentangan saya pada hari ini. Sebelum saya masuk kepada peruntukan-peruntukan berkaitan dengan Akta Pindaan dan juga Akta Pemansuhan 2022, saya ingin bawakan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, mengenai landscape KKP di Malaysia. Macam mana performance KKP di negara kita sekarang ni? Adakah kita agak terkebelakang ke berbanding negara-negara lain dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya, saya akan berceritakan tentang rasional kita membuat pindaan AKKP dan juga kita akan memansuhkan AKJ 2022, dan seterusnya peruntukan utama dalam AKJ pemansuhan, dan terakhir sekali berkaitan dengan peruntukan utama AKKP pindaan 2022. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu faham negara kita, Malaysia, adalah merupakan anggota di bawah Pertubuhan Buruh Antarabangsa ataupun International Labour Organisation, ILO, ataupun lebih dikenali sebagai ILO. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang menjadi member kepada ILO, dan kita telah meratifikasi ILO C187, iaitu Promotional Framework of Occupational Safety and Health pada tahun 2012. Okey, konvensyen ini telah
dikeluarkan ataupun diluluskan oleh ILO pada tahun 2006, tetapi kita ratify pada tahun 2012. Apa yang digariskan dalam C187 ini adalah setiap negara yang meratifikasi C187 hendaklah mempunyai dasar KKP negara, sistem KKP negara dan juga program KKP negara. Yang mana kita alhamdulillah Malaysia telah pun mempunyai dasar KKP negara yang mana telah ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2019 dan masih lagi terpakai. Kemudian di Malaysia juga kita mempunyai perundangan KKP, set of perundangan KKP iaitu AKJ dan juga Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kemudian kita ada sistem penguatkuasaan KKP yang mana JKKP bertindak sebagai badan autoriti yang menguatkuasakan akta berkaitan KKP inilah. Dan kita ada standard dan panduan. Seterusnya ada perkhidmatan sokongan KKP. Contohnya kita ada NIOSH, kita ada SOCSO dan juga kita ada NGOs yang support the program berkaitan KKP ini. Kemudian kita juga di Malaysia kita ada program KKP negara yang mana kalau kita tengok kita ada OSH-MP 15, OSH-MP 2020, OSH-MP 25. Kerangka program KKP negara ini dirangka setiap 5 tahun lah bagi negara kita. Kita buat OSH Master Plan, atau lebih familiar OSH Master Plan, OSH-MP 25 tu. Setiap 5 tahun bagi kita set the target ke mana hala tuju program KKP di negara kita. Okay. Yang sedang berlangsung sekarang ni adalah OSH-MP 25 pada 2021 sehinggalah 2025 lah. Itu adalah kerangka bagaimana struktur KKP di negara kita lah, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, dalam memutuskan apa-apa perkara berkaitan dengan polisi, di negara kita, kita mengamalkan semangat tripartite lah, di mana kita akan melibatkan wakil-wakil dari kerajaan, wakil majikan, wakil pekerja dan NGOs lah dalam membuat sesuatu polisi-polisi yang besar lah. Contohnya macam pindaan akta ini sendiri, pemansuhan akta ini sendiri, kita juga melibatkan wakil pekerja, wakil majikan sejak dari awal lagi sebenarnya. Okey. So di Malaysia ni kita konsep tripartite ni diamalkan dalam membuat sebarang polisi berkaitan pentadbiran dan pengurusan KKP negara. Contoh platform tripartite yang paling tinggi di negara kita bagi isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni adalah platform Majlis Negara Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lah. Okay. So next, berikut adalah statistik menunjukkan di manakah performance KKP negara kita. Okay. So slide ini menunjukkan trend statistik kemalangan pekerjaan dan penyakit pekerjaan negara kita. Kalau kita tengok red dot di sini adalah berkenaan dengan bilangan kecederaan maut pekerjaan yang kadar. Ini adalah kadar ya, bukan bilangan, kadar. Dan seterusnya yang kelabu tu adalah kadar kecederaan pekerjaan negara lah. Kalau tengok 2022 kita baru announce pada bulan September baru ni untuk kadar kecederaan pekerjaan 2.06 per 1000 pekerja. Untuk bilangan kecederaan maut pekerjaan yang merah tu 2.22 per 100,000 pekerja. Okay, kalau tengok kita punya peratusan penurunan lah untuk 10 tahun terakhir daripada 2012 sehinggalah 2022, penurunan tu agak ketara, kita boleh nampak sebanyak 33% bagi kadar kecederaan pekerjaan. Untuk kadar kecederaan maut pekerjaan sebanyak 56% penurunan telah pun berlaku. Tahniah kepada semua atas orang kata apa? Inisiatif ataupun atas usaha semua pihak, pengamal KKP, trainers dan juga orang kompeten dan sebagainya lah, kita dapat menurunkan ke tahap yang lebih baik lah. Namun kalau kita tengok 3 tahun terakhir tu ia agak plateau lah dia punya penurunan tu. Sesuatu orang kata anjakan paradigma perlulah dilakukan supaya orang kata apa? Tahap KKP di negara kita ni boleh lagi dipertingkatkan. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan, selain itu dalam mengukur prestasi KKP di negara kita, salah satu lagi indikator selain daripada kadar kecederaan maut, indikator yang ketiga adalah bilangan pelaporan penyakit pekerjaan di negara kita. Okey, kalau tengok kesedaran pihak majikan dan industri dalam membuat pelaporan tu memang alhamdulillah trend dia memang semakin meningkat dan kes-kes
orang kata apa, penyakit pekerjaan dapat dikenal pasti dengan lebih awal lah, hasil daripada laporan yang kita terima lah. Ini adalah kenapa kita perlukan pelaporan penyakit pekerjaan, supaya siasatan dapat dibuat dan supaya orang lain, pekerja-pekerja lain tidak akan terus terdedah dengan penyakit-penyakit pekerjaan ni lah. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tengok 3 indikator utama kita boleh kat mana sebenarnya negara kita ni. Okey. Berikut merupakan kesan langsung dan kesan tidak langsung lah saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan. Pentingnya KKP ni sebenarnya. Okey. Kalau kita tengok daripada numbers yang 2022, sebanyak 34,216 kes kemalangan pekerjaan telah dilaporkan, yang mana bersamaan dengan 94 kes kemalangan pekerjaan setiap hari berlaku. 317 kematian, yang mana bersamaan dengan lebih kurang satu kemalangan maut yang berlaku setiap hari. 29 kes keracunan dan penyakit pekerjaan dilaporkan setiap hari daripada 10,707 kes. Dan ia juga akan melibatkan pampasan lah, yang mana ini adalah unofficial report lah daripada 2020. So lebih kurang 4.2 bilion pampasan terpaksa dibayar kepada mangsa ataupun waris mangsa lah. Itu adalah kesan langsung untuk, orang kata apa, sebenarnya pentingnya KKP ni, bukannya tak penting. Okey, dari segi kesan tak langsung pula, kegagalan sistem KKP ni dijalankan di tempat kerja, mengikut kajian ILO, sebanyak 4% akan memberi impak 4% terhadap GDP sesebuah negara lah. Kalau tengok dengan saiz ekonomi 1.4 trilion negara kita, jadi 4% itu adalah bersamaan dengan 56.66 bilion. Negara akan kerugian. Dan ia juga akan memberikan kesan kualiti kehidupan kepada pekerja, yang mana jika ada hilang upaya kekal ke apa sebagainya, kualiti pekerja pun akan terkesan. Okey, daripada numbers yang telah dibentangkan tadi, ini adalah perbandingan lah kadar kemalangan pekerjaan negara berbanding negara-negara lain lah. Kalau kita tengok negara kita untuk kadar kecederaan pekerjaan tu 2.06, taklah teruk sangat. Tapi untuk kadar kemalangan maut yang bawah tu, kadar kemalangan maut 2.22 adalah agak tinggi lah berbanding negara-negara yang dibuat benchmarking tersebut. Okey, jadi masih ada ruang untuk kita menambah baik prestasi KKP di negara kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, habis bateri. Sorry, dia punya pointer. Okey, seterusnya saya akan membentangkan ataupun berkongsi rasional kenapa JKKP ataupun Kementerian Sumber Manusia lah melalui JKKP akan memansuhkan Akta Kilang dan Jentera 1967, dan juga kita akan membuat pindaan terhadap Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Okey. Sebelum kita untuk faham, kita perlu faham apa itu object of the act bagi kedua-dua akta ini. Akta 139 dan juga Akta 514. Okey, kalau kita tengok di sebelah kiri ni, Akta Kilang dan Jentera 1967, Akta 139 tu adalah merupakan akta bagi kawalan kilang yang berhubung dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang berada di dalam kilang. Maksudnya orang yang bekerja di dalam kilang. Kilang kat sini bukannya kilang manufacturing saja, dia ada definisi di bawah Akta Kilang dan Jentera tu. Maksudnya dia lebih luas, bukannya kilang manufacturing saja. Okey, maksudnya keselamatan, kesihatan dan kebajikan bagi orang yang bekerja di dalam kilang. Pendaftaran dan pemeriksaan jentera, perkara-perkara berkaitan kilang dan jentera, dan ianya bersifat preskriptif. Apa itu bersifat preskriptif? Iaitu dia tells how things should be done. Maksudnya untuk kita, sebagai contoh, di bawah Akta Kilang dan Jentera ada satu peraturan berkaitan dengan pemagaran jentera. Okey, pemagaran jentera dalam peraturan tu dia cakap contoh pagar jentera kena ada 2 kaki, kena ada fizikal, apa semua. Which is untuk perkembangan teknologi dan industri masa kini, mungkin pemagaran secara fizikal, mungkin secara praktikalnya mungkin dah tak boleh. Boleh guna sensor ataupun sebagainya. Maksudnya perundangan bersifat preskriptif ni 50 tahun dulu ia adalah relevan, tetapi sekarang ni mungkin ia adalah sudah tidak relevan.
Itu bermaksud preskriptif lah kat sini. Okey. Kita tengok yang tengah tu adalah berkaitan dengan Object of the Act bagi Akta 514, di mana merupakan satu akta bagi kawalan risiko berkaitan kerja atau berbangkit dengan aktiviti kerja berhubung dengan memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja. Kalau tengok poin pertama bagi Akta Kilang dan Jentera dan juga Akta 514, ia ada persamaan kat situ. Tetapi skop bagi Akta 514 ia sedikit meluas, lebih luas daripada Akta 139 yang mana ia cover 10 sektor industri yang terkandung di dalam jadual pertama. Okey, ia lebih meluas lah. Maksudnya ada persamaan antara Akta 139 dengan Akta 514. Melindungi orang lain selain daripada pekerja terhadap risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan, menggalakkan persekitaran pekerjaan yang sesuai dengan fisiologi dan psikologi pekerja, dan perbezaannya adalah bersifat self-regulation. Apa itu bersifat self-regulation? Perundangan bersifat self-regulation ni adalah dia meletakkan primary duty of care. Sebagai contoh, Seksyen 15 meletakkan majikan hendaklah memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerjanya. Itu adalah primary duty of care kepada majikan. Perlu pastikan safety, health and welfare pekerja dia adalah selamat. How things to be done? Dia berdasarkan risk assessment. Berdasarkan risk assessment dan ada juga setakat yang praktik. Itu adalah bermaksud perundangan bersifat self-regulation. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok yang belah kanan tu antara justifikasi lain lah. Okey, sebelum tu saya masuk. Okey, jadinya kenapa kita nak mansuhkan Akta 139 ni? Ianya adalah akta lama yang mana kita adopt daripada Machinery Ordinance tahun 1952 lagi. Dan perundangan bersifat preskriptif tadi dah tak relevan, jadi kita nak gunakan satu akta. Kita nak mansuhkan Akta 139 dan kita buat pindaan terhadap Akta 514. Itu adalah antara rasional lah kenapa AKJ akan dimansuhkan dan kita buat pindaan terhadap Akta 514 itu sendiri. Okey, berikut di sebelah kanan tu juga adalah beberapa justifikasi lain lah kenapa AKJ akan dimansuhkan dan juga kita nak pindah. Contoh konsep perundangan KKP secara pengaturan kendiri, penggubalan peraturan seiring perkembangan teknologi terkini. Sebagai contoh, kita mewujudkan enablers ataupun punca kuasa baharu di bawah pindaan AKKP untuk kita boleh menggubal peraturan ataupun code of practice yang selaras dengan perkembangan teknologi terkini lah. Kemudian pencanggahan atau bentukan dua akta boleh diseragamkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan aware, yang mana Akta 139 dan Akta 514 ni ada beberapa peruntukan, dia terdapat sedikit pencanggahan dan akan timbul perdebatan ataupun orang kata apa, pemahaman yang berbeza lah. Sebagai contoh, pelaporan kemalangan kepada JKKP di bawah Seksyen 31 FMA, lebih daripada 3 hari perlu lapor. Di bawah NADAPOD Regulation 5, lebih pada 4 hari baru kena lapor. Jadi ia menimbulkan kekeliruan kepada industri dan juga pemahaman pegawai sendiri pun kadang-kadang nak pakai yang mana apa semua. Jadi dengan kita eliminate Akta 139, kita ada satu sahaja akta, jadi dapat merungkaikanlah pencanggahan peruntukan dua akta inilah. Kemudian untuk meratifikasi ILO Convention C155. Okey, kalau tengok ke atas tu adalah berkenaan tadi C187. Promotional Framework untuk OSH. Ini C155 adalah berkenaan dengan hak pekerja. C155 adalah merupakan convention yang telah dikeluarkan ataupun diluluskan oleh ILO pada 1986 lagi sebenarnya. Dan insya-Allah dengan pindaan akta ini kita telah memasukkan hak pekerja dalam memastikan dia dapat bekerja dengan keadaan selamat. Satu peruntukan khusus telah dimasukkan dan insya-Allah dengan peruntukan tersebut kita boleh ratify lah. Apa kelebihan ratify ILO ni? Mungkin secara langsung untuk KKP tak berapa nampak lah. Tapi mungkin dari segi bigger picture sebagai sebuah negara yang ada diplomasi dengan negara lain untuk trade, kita tarik pelaburan apa semua, itu adalah kelebihan lah sesebuah negara ratify convention peringkat dunia ni lah. Okey. Kemudian kita dapat mengatasi loopholes Akta 514 berdasarkan orang kata apa? Penguatkuasaan OSHA sejak daripada 1994, kita dah buat pelbagai penguatkuasaan, kes-kes mahkamah dan juga orang kata tindakan-tindakan punitif, dan
Hasil daripada tersebut kita dapati ada kekurangan daripada akta sedia ada dan kita tambah baiklah akta 514 dan meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang. Dengan adanya satu perundangan, penguatkuasaan tu boleh dijalankan dengan lebih efisien dan juga ia juga memudahkan industri lah untuk patuh kepada perundangan berkaitan KKP. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, berikut adalah orang kata apa, roadshow, bukan roadshow, proses kita membangunkan pindaan AKKP dan juga pemansuhan ni. Seperti yang saya maklum pada awal tadi, kita mengamalkan konsep tripartite di mana di peringkat awal lagi kita telah, sebelum membangunkan draft lagi, kita telah melibatkan publik dalam kita ambil input lah, kita membuat maklum balas awam. Hasil pada maklum balas awam itu kita membangunkan draft dan seterusnya daripada draft, sekali lagi kita akan melibatkan pemegang taruh iaitu wakil majikan, wakil pekerja dan juga orang awam berkenaan draft yang dibangunkan. Kemudian kita pergi bentangkan kepada kabinet dan seterusnya dibentangkan di dalam parlimen, di Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Alhamdulillah pada Mac 2022, Akta Pemansuhan Kilang dan Jentera Pemansuhan 2022 dan juga Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 telah pun diwartakan pada 16 Mac 2022. Namun suka saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, kedua-dua akta ini memang telah diwartakan tetapi ianya masih belum dikuatkuasakan. Perlu ingat, dia masih belum dikuatkuasakan. Switch dia masih belum on, tetapi dia sudah digazetkan sebagai akta. Okey. Okey, ini adalah overview lah apa itu Akta 139 yang mana setelah kuat kuasanya nanti Akta Pemansuhan nanti, semua keseluruhan akta dan juga peraturan-peraturan di bawah Akta 139 akan dimansuhkan secara keseluruhan. Dan sekiranya berkat kuasa nanti Akta AKKP akan menjadi 92 seksyen dan juga 5 jadual yang baru nanti. Untuk lebih faham, Akta Pindaan hendaklah dibaca bersama Akta 514 sedia ada lah. Okey. Okey, seterusnya saya akan masuk ke topik yang ketiga lah, di mana berkenaan dengan pemansuhan Akta Kilang dan Jentera 2022 ya, ataupun lebih dikenali nombor akta dia Akta 835. Okey, dalam Akta 835 ini dia tak banyak seksyen, dia ada hanya 6 seksyen sahaja dan saya akan highlight beberapa seksyen yang penting lah yang akan memberi impak kepada industri. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di slide sekarang ni adalah apa akan terjadi kepada tindakan yang telah dikeluarkan atau diberikan di bawah AKJ. Okey, apa itu tindakan? Tindakan yang dimaksudkan di bawah Seksyen 4/1 ini adalah berkenaan dengan pendaftaran kilang ataupun perintah, arahan, kuasa bertulis, written approval, kebenaran, perakuan kelayakan, perakuan kelayakan tu CF Jentera, skim pemeriksaan khas SSI, atau perakuan kekompitenan. Perakuan kekompitenan ni boilerman, juruterus tim yang ada di bawah AKJ ni akan diuruskan di bawah AKKP nanti. Maksudnya dia akan diuruskan di bawah AKKP ni, maksudnya peraturan baharu yang akan digubal di bawah AKKP akan menjelaskan berkenaan perkara ini. Sebagai contoh, juruterus tim, perakuan kekompitenan, dia akan ada peraturan baharu yang akan sambut di bawah AKKP nanti, akan bagi tahu perakuan kekompitenan, contoh ya, perakuan kekompitenan juruterus tim boleh diteruskan, macam tu. Sebagai contoh lagi, perakuan kelayakan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan adalah pemilik jentera yang mempunyai CF, contohnya lift. Okey, kalau berkuat kuasanya Akta 835 ni, peraturan-peraturan berkaitan dengan lift tu dah dimansuhkan di bawah AKJ ni. Jadi nanti akan ada satu peraturan baharu yang akan menyebut bagaimana lift, perakuan kelayakan bagi lift ni, adakah masih boleh diteruskan sehingga ianya tamat ataupun perlu daftar baru ke apa semua, akan dinyatakan di dalam peraturan baharu. Okey. Kemudian Seksyen 4/2 berkaitan dengan notis JKJ 110 untuk kesalahan mengguna ataupun mengoperasikan jentera tanpa CF.
atau notis JKJ 26 defect of machinery dan 40/4 diuruskan di bawah AKJ sehingga selesai. Okey, apa maksud Seksyen 4/2 ni? Ia maksudnya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan diberikan notis, contohnya JKJ 110 menggunakan jentera tanpa CF, diberikan notis pada hari ini, esok bermulanya tarikh kuat kuasa Akta 835. Jadi ianya akan diuruskan mengikut apa-apa prosedur yang Akta 139. Seolah-olah Akta 139 ni tidak dimansuhkan. Walaupun esok dah berkuat kuasa Akta 835. Itu maksud dia. Maksudnya kena urus sehingga selesai. Pegawai JKKP sendiri pun akan menggunakan pakai prosedur untuk membatalkan notis tersebut mengikut prosedur yang sedia adalah. Okey. Seterusnya adalah berkaitan dengan apa-apa permohonan yang belum selesai di bawah Akta Kilang dan Jentera. Okey. Kat sini kita ada Seksyen 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G. Okey, kat sini kita tengok banyak permohonan-permohonan yang sedang berlaku di bawah Akta Kilang dan Jentera. Sekiranya permohonan tersebut dibuat sebelum bermulanya tarikh kuat kuasa, ianya akan diuruskan di bawah AKJ seolah-olah Akta Kilang dan Jentera itu tidak dimansuhkan. Sama macam notis tadilah. Maksudnya, kalau katalah hari ini nak daftar boilerman free, esok bila dah kuat kuasa pindaan AKKP, dah kena bayar dah nak daftar boilerman ni. Jadi, kalau dah daftar hari ni, free lah. Kita akan uruskan secara free. Mungkin. Itu akan okey. So, contoh permohonan perakuan tu, apa itu permohonan yang belum selesai? Contoh Seksyen 5A, permohonan perakuan kekompitenan, permohonan kebenaran bertulis, kebenaran bertulis pemasangan jentera, itu adalah PTI. Seksyen 5D, pemeriksaan pertama, rayuan, pemeriksaan berkala dan permohonan bagi skim pemeriksaan khas lah. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh clear lah kat sini. Maksudnya, selagi tidak berkuat kuasanya pemansuhan tu, kalau hantar hari ni, dia akan ikut prosedur yang hari ni lah. Okey. Seterusnya, berkenaan dengan proceeding undang-undang yang dibuat di bawah AKJ 1967, kertas siasatan, kompaun dan pendakwaan yang sedang berlangsung di bawah AKJ hendaklah diteruskan sehingga selesai. Maksudnya, dia akan menggunakan pakai penalti, nilai penalti yang sama apa semualah. Okey. Okey, itu sahaja berkenaan dengan Akta 835 ataupun Akta Pemansuhan AKJ. Impak dia kepada industri, kena faham, dia punya, tadilah antara 3 benda impak kepada industri yang kita perlu faham. Pertama, berkenaan dengan apa-apa tindakan, notis dan juga permohonan yang belum selesai, dan seterusnya berkenaan dengan kes-kes pendakwaan ataupun kes-kes perundangan yang belum selesai lah. Itu saja berkenaan dengan Akta Pemansuhan Kilang dan Jentera 2022. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi boleh ikut Boleh ikut Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada topik yang terakhirlah berkenaan dengan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 ataupun ianya digazetkan sebagai Akta A1648. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, Akta A1648 tadi, ia adalah akta pindaan. Dia perlu dibaca bersama dengan Akta 514 sedia ada. Okey. Sebab dalam Akta A1648 tu dia ada dipotong, dimasukkan apa semua. Okey. Tapi insya-Allah kita masih belum berpeluang untuk membuat cetakan naskah sahih keseluruhan Akta 514 kerana kita masih belum mewartakan tarikh kuat kuasa. Jadi kita tidak dibenarkan lagi untuk cetak yang whole naskah bagi Akta 514 inilah. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, berikut Akta A1648 ni dia ada banyak sebenarnya, tapi apa yang akan saya perkongsikan pada hari inilah, kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua pada hari ini adalah berkenaan dengan peruntukan-peruntukan utamalah yang terkandung di dalam Akta A1648 ini. Okey, apa yang saya akan highlight berkenaan dengan pemakaian, kemudian berkenaan dengan peruntukan baharu, kewajipan untuk menjalankan pentaksiran risiko, kewajipan majikan dan juga prinsipal, hak pekerja, perkhidmatan kesihatan pekerjaan. Yang keenam, isu yang hangat juga sekarang ni, OSH Coordinator, OSH C tu.
Yang ketujuh, keperluan latihan KKP. Kemudian yang ke-8 berkaitan dengan integriti jentera. Integriti jentera ni boleh saya katakan peruntukan-peruntukan di bawah AKJ yang masih relevan kita bawa masuk ke dalam KKP lah. Kemudian berkaitan dengan orang berlesen. Ke-10, kawal selia pengamal KKP. Pengamal KKP ni siapa? Orang kompeten, training providers dan sebagainya lah. Kemudian yang ke-11, peruntukan yang memperkasakan majlis negara. Dan yang ke-12 berkaitan dengan peningkatan nilai jumlah nilai penalti lah di dalam Akta 514 nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bahagian pertama berkenaan dengan pemakaian. Pemakaian akta seperti mana yang saya nyatakan tadi, Akta 514 sedia ada terpakai kepada 10 sektor industri yang terkandung di dalam jadual pertama. Akta 514 sedia ada. Namun begitu, melalui pindaan Akta KKP pindaan 2022 ini, kita telah membuat pindaan yang mana akta ini hendaklah terpakai bagi semua tempat kerja di seluruh Malaysia, termasuk dalam perkhidmatan awam dan pihak berkuasa berkanun. Okey, kalau tengok, dia terpakai kepada semua tempat kerja kecuali perkhidmat domestik, Angkatan Tentera Malaysia dan pekerjaan di atas kapal. Okey, 3 pengecualian. Perkhidmat domestik, Angkatan Tentera Malaysia dan pekerjaan di atas kapal. Kalau tengok, Angkatan Tentera Malaysia dan pekerjaan di atas kapal tu adalah pengecualian sedia ada yang telah diberikan lah. Untuk perkhidmat domestik ni, newly, orang kata apa? Telah ditambah dari ketidakpakaian mengenai akta ini. Okey. Pengambilan kerja domestik berhubung dengan seseorang yang mengambil kerja orang lain atau yang diambil kerja sebagai pembantu rumah mengikut pengertian Akta Kerja 1955. Okey, kat sini banyak juga persoalan yang kita tanya, apa sebenarnya maksud pengecualian kat sini. Okey, saya bagi contoh lah kot. Okey, contoh contohnya mengambil maid di rumah. Puan Siti, dia mengambil seorang maid sebagai pekerja di rumah. Puan Siti itu kalau ikut definisi dalam AKKP ni, dia adalah majikan. Kerana dia telah membuat kontrak dengan maid tersebut untuk menggajikan maid tersebut sebagai pekerja. Dan maid tersebut adalah pekerja. Kalau ikutkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ni, majikan dan pekerja ni, dia ada obligasi ataupun ada duty di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Tetapi dalam keadaan Puan Siti dan maid itu tadi, pembantu rumah itu tadi, dia dikecualikan dari membuat high-rec, apa semua itulah. Okey, itu maksudnya pengecualian untuk satu itulah. Okey. Yep. Okey, tempat kerja tu memang ada definisi di bawah Seksyen 3 tu. Di mana tempat ada orang bekerja, ia adalah dikira sebagai tempat kerja. Tak kira di tepi jalan ke, di pejabat ke, tidak semestinya di dalam pejabat lah tempat kerja tu. Tempat kerja tu, di mana tempat ada orang bekerja, ianya dikira sebagai tempat kerja. Maksudnya OSHA ni dia terpakai kat mana-mana lah, di mana ada orang bekerja. Okey. Dan ia akan, dengan penambahbaikan ini, kalau tengok kita sebelum ni kita ada 10 sektor industri, dan perkembangan industri sekarang ni dah bermacam-macam jenis pekerjaan ada, dan kadang-kadang kita di JKKP itu mendapat persoalan daripada industri. Saya ni terpakai kepada OSHA ke tak? Jadi dengan penambahbaikan ini, kita terpakai kepada tempat kerja di mana ada orang bekerja. Jadi semua orang adalah dilindungi di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang baru nantilah. Okey. So clear untuk pemakaian. Maksudnya pemakaian Akta 514 ni akan menjadi lebih meluaslah berbanding akta sedia ada. Ya, saya. Ya. Betul, tertakluk. Ya, stall jual apa semua tu. Kalau dia bekerja, dia tertakluk dengan Syah. Tapi kalau dia bekerja sendiri, dia adalah self-employed person lah. Okey. Okey. So, kita dah ada 2 soalan tak sempat habis dah ada soalan kan. Risau lah kan. Okey, tak apa. Kita cuba kita jalan terus. Okey.
Kemudian berkenaan dengan pentaksiran risiko. Ini juga adalah merupakan peruntukan baharu yang ditambah baik di dalam Akta 514 lah. Yang mana dalam akta sedia ada kita tidak mempunyai peruntukan khusus untuk mewajibkan majikan untuk menjalankan pentaksiran risiko di tempat kerja dalam aktiviti-aktiviti kerja. Peruntukan spesifik kewajipan majikan menjalankan pentaksiran risiko dan langkah-langkah kawalan risiko tempat kerja, kita kena kenal pasti bahaya, analisis risiko tersebut dan juga mengaplikasikan kawalan risiko hasil daripada pentaksiran risiko tersebutlah. Kalau ikutkan dalam DOS ni kita lebih familiar dengan HIRAC, tapi di luar sana sebenarnya masih banyak lagi tools-tools untuk risk assessment sebenarnya yang tidak semestinya mengguna pakai HIRAC tu. Okey. Dalam kat sini kewajipan yang dikenakan adalah kepada majikan, orang yang bekerja sendiri atau prinsipal hendaklah menjalankan pentaksiran risiko berhubung dengan risiko keselamatan dan kesihatan yang terdedah kepada mana-mana orang yang mungkin terjejas dengan pengusahaannya di tempat kerja. Okey, kenapa kita perkenalkan ni? Peruntukan ini adalah kerana seperti mana kita cakap tadi, Akta 514 ini adalah berkaitan dengan pematuhan secara kendiri. So, setiap majikan ni dia perlu menjalankan pentaksiran risiko terhadap aktiviti-aktiviti kerja terlebih dahulu. Tanpa menjalankan pentaksiran risiko, dia tidak boleh mengenal pasti bahaya dan dia tidak boleh menjalankan kawalan lah, langkah kawalan dan seterusnya akan mendedahkan para pekerja kepada risiko yang mungkin akan menyebabkan kemalangan lah. Sebab itu orang kata selalu ada orang kata pentaksiran risiko adalah heart of OSHA lah, heart of self-regulation punya konsep punya perundangan. Okay. Itu pentingnya pentaksiran risiko dan impak kepada industri sekiranya tidak dilakukan Seksyen 18B ni, penalti dia dekat Seksyen 19. Seksyen 19 adalah penalti maksimum lah, RM500,000. Okey. Jadi penting pentaksiran risiko ya, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya lepas ni kena orang kata apa? Lebih mendalam lah buat pentaksiran risiko itu. Okey. Seterusnya, kewajipan majikan juga ada ditambah di dalam Seksyen 15.2. Di samping 15.2 A, B, C, D, E sedia ada tu, kita juga ada menambah, memperkenalkan tanggungjawab tambahan kepada majikan, keperluan untuk membangun dan melaksana pelan kecemasan di tempat kerja. Ini adalah hasil daripada penguatkuasaan yang kita jalankanlah antara orang kata apa, lacking yang kita kenal pasti, yang kita boleh tambah baik di tempat kerja. Maksudnya majikan perlu ada pelan untuk orang kata mitigate consequences sekiranya berlaku sesuatu kemalangan di tempat kerja. Okey. Ini juga 15.2 ni dia sebenarnya melengkap kepada 15.1. Primary duty of care dia adalah di 15.1 untuk pastikan pekerja bekerja dengan selamat dan sihatlah. Okey. Seterusnya, antara peruntukan baharu lagi yang ditambah di dalam AKKP pindaan adalah Seksyen 18A, di mana kita memperkenalkan satu watak baharulah di bawah AKKP pindaan ni, iaitu kewajipan prinsipal. Prinsipal pula. Tadi Seksyen 15, kewajipan majikan. Seksyen 17, kewajipan majikan terhadap orang lain. Seksyen 18A adalah kewajipan prinsipal terhadap siapa? Mana-mana kontraktor yang guna khidmat oleh prinsipal apabila sedang bekerja, mana-mana subkontraktor atau subkontraktor tidak langsung apabila sedang bekerja, dan mana-mana pekerja yang diambil kerja oleh kontraktor atau subkontraktor apabila sedang bekerja. Kat sini kita kena faham apa itu definisi prinsipal lah. Prinsipal ni adalah orang yang mula sekali award the contract. Dari ini adalah kita nak cater lah isu-isu yang orang kata apa, outsourcing punya bisnes sekarang ni lah. Sebagai contoh, dalam sektor industri pembinaan, untuk buat satu bangunan tu dia akan melibatkan berpuluh-puluh kontraktor, subkontraktor dan sebagainya lah. Dan kita nak memang prinsip OSHA itu sendiri, maksudnya semua pihak perlu bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja itu adalah terjamin. Okey, kalau kita tengok di sini, isu KKP diambil kira dari peringkat awal, peringkat perancangan dan reka bentuk. Okey, namun begitu, peruntukan-peruntukan ini tidaklah akan berdiri sendirilah, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk contoh, untuk kewajipan prinsipal ini, bagi industri pembinaan, kita akan bangunkan satu regulation
baharu iaitu Construction Work Regulation yang mana masih lagi dalam orang kata apa, tindakan kita lah. Kita akan perjelaskan apakah kewajipan prinsipal, apakah kewajipan kontraktor dan sebagainya lah. Contoh untuk industri pembinaan. Tetapi 18A ni dia bukannya hanya terpakai kepada industri pembinaan sahaja. Semua aktiviti pengusahaan lah. Contoh kalau kilang, dia logistik, dia outsource kepada syarikat logistik. So kilang itu adalah prinsipal dan itu sebenarnya. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, untuk Seksyen 18A ini juga sekiranya gagal memastikan mengambil langkah-langkah ni, denda maksimum sebanyak RM500,000 boleh dikenakan. Okey. Seterusnya, penambahbaikan yang seterusnya adalah berkaitan dengan hak-hak pekerja. Dalam pindaan AKKP ini, di bawah Seksyen 26A, kita telah membuat penambahbaikan dengan memasukkan satu hak pekerja, seperti yang saya huraikan di awal tadi, berkenaan dengan artikel 13 ILO C155 lah. Di bawah artikel 13 itu, dia menyatakan pekerja mempunyai hak untuk mengasingkan diri dari tempat kerja sekiranya terdapat bahaya yang boleh membahayakan keselamatan dan kesihatan pekerja. Namun begitu, bagi seksyen ini, kita tidak tiru bulat-bulat apa yang disarankan oleh ILO kerana kita setelah mengambil kira konsultasi dari pihak majikan, dari pihak pekerja dan sebagainya, kita telah orang kata apa, menambah baiklah peruntukan dengan kita kata pekerja ni tak boleh simply lari daripada tempat kerja sebab majikan risau nanti tiba-tiba dia malas kerja, dia lari je. Okey. Jadi sekiranya ada bahaya yang hampir pasti, dia kena inform dulu kepada majikan atau wakil majikan. Pekerja ni kena inform dulu kepada majikan atau wakil majikan. Sekiranya majikan gagal ambil action untuk alihkan bahaya tersebut, barulah boleh kata apa, mengasingkan diri daripada tempat kerja tersebut. Apa itu bahaya hampir pasti itu? Sebenarnya dia ada definisi dia dan dia ada kena refer kepada jadual keempat dalam akta pindaan. Saya tak di sinilah. Maksudnya bahaya hampir pasti itu kena inilah definisi bahaya hampir pasti itu. Ya saya? Boleh. So kalau macam isu dia ialah apabila dia kata dia kena maklumkan kepada majikan kan, dalam keadaan kita nampak ada satu bahaya, contohnya wartawan di lokasi kan, kadang-kadang tak sempat pun nak call tu kan, adakah kalau dia tidak inform kepada majikan tu, tindakan tu tak betul ataupun tidak mematuhi akta? Okey, betul. Itu soalan yang famous juga lah. Memang Seksyen 26A ni pun kita pernah bawa ke peringkat baru ni lah, saya difahamkan, kita introduce di peringkat ASEAN ni, orang negara ASEAN pun tanya macam mana sebenarnya Malaysia nak implement benda ni, sebab kita tak implement pun lagi. Dan kita foreseen memang akan ada isu-isu yang berbangkit benda ni dan mungkin orang kata apa, dari segi pelaksanaan tu memang akan ada hiccup lah sikit, tapi kita akan cuba tambah baik dengan akan keluarkan guidance dan sebagainya lah selepas ni, supaya pelaksanaan Seksyen 26A ni boleh berjalan yang orang kata tidak menyebelahi pekerja dan tidak menyebelahi majikan sepenuhnya lah. Macam itulah. Okey. Tapi dari segi bahaya tu, kalau memang dah ada bahaya hampir pasti kat situ, kalau nak inform majikan lambat apa semua, sepatutnya kita dah remove lah diri kita kan sebenarnya. Okey. Saya harap menjelaskanlah persoalan yang dibangkitkan oleh tuan kita tadi. Okey. Okey, seterusnya berkenaan dengan penambahbaikan yang seterusnya adalah berkenaan dengan perkhidmatan kesihatan pekerjaan. Okey, seksyen ini adalah kita tambah baik untuk perkhidmatan kesihatan pekerjaan, yang mana sebelum ni Seksyen 28, ia adalah Seksyen 28 ni berkenaan dengan medical surveillance, pengawasan perubatan. Namun begitu, untuk kita tambah baik ataupun kita lebih memberi enabler yang lebih luas kepada menteri membuat peraturan-peraturan berkaitan dengan kesihatan pekerjaan, kita telah meluaskan definisi meluaskan definisi perkhidmatan kesihatan pekerjaan, bukan hanya terhad kepada pengawasan perubatan sahaja. Pengawasan perubatan ni adalah merupakan subset kepada perkhidmatan kesihatan pekerjaan. Yang mana kalau dia ada definisi perkhidmatan kesihatan pekerjaan ni yang kata apa, berkaitan dengan promosi, berkaitan kesihatan pekerjaan dan sebagainya lah.
justifikasi dia adalah untuk kita menggalakkan kesihatan dan kesejahteraan di tempat kerja dan juga dapat mencegah penyakit dan keracunan pekerjaan dengan lebih awal lah. Maksudnya dari segi safety kita dah, orang kata dah establish, macam-macam peraturan dah ada apa semua. Tapi kalau kita tengok trend di negara-negara maju sekalipun, di negara-negara yang lebih baik isu KKP-nya, contoh HSE, isu berkaitan occupational health juga perlu diambil berat lah orang kata. Jadi kita pun mengambil inisiatif tersebut dengan meluaskan lagi enabler ataupun punca kuasa untuk menteri boleh mengeluarkan peraturan berkaitan dengan perkhidmatan kesihatan pekerjaan inilah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan masih boleh ikut Okey. Seterusnya seksyen baharu juga berkaitan dengan pelantikan penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan, seksyen 29A. Ini juga memberi kesan yang agak besarlah kepada industri yang mana tempat kerja yang tidak termasuk dalam mana-mana kelas atau jenis tempat kerja yang disediakan dalam warta di bawah seksyen 29. Seksyen 29 itu adalah untuk melantik SHO. Jadi tempat kerja yang tak perlu lantik SHO, dia ada 5 orang pekerja, 5 atau lebih pekerja perlu ada OSH coordinator. Itu adalah kriteria untuk ni adalah kewajipan majikan kat sini untuk melantik OSH coordinator. Tetapi sekiranya majikan yang telah melantik SHO walaupun dia tak termasuk sebagai tempat kerja yang perlu lantik SHO, dia dah lantik SHO. Jadi dia dah tak perlu melantik OSH coordinator. Maksudnya dia dah melengkapi seksyen 29A inilah. Keperluan melantik pekerja untuk bertindak sebagai penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk membantu majikan menyelaras pematuhan perundangan KKP dan perundangan KKP di tempat kerja. Okey, kalau kita faham kat sini, OSH coordinator ni dia adalah bukannya orang kompeten seperti safety and health officer. Dia adalah, watak dia ni hanyalah untuk membantu majikan. Dia tak ada duties. Ya. 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 OSH coordinator. Oh, okey. Kalau ikut sekarang ni punya rules, memang untuk jadi OSH coordinator perlu hadir khusus OSH coordinator tersebut. Tapi saya rasa mungkin selepas ni bila pelaksanaan tu nanti memang kita mungkin akan pertimbangkanlah. Dia dah pergi khusus yang lebih advance sebenarnya kan. Dia dah pergi khusus SHO lah sebenarnya kan. Mungkin OSH coordinator boleh ni, tapi buat masa sekarang syarat dia untuk jadi OSH coordinator perlu hadir khusus OSH coordinator dulu. Okey. Full time sebab dia kata melantik di kalangan pekerja dia. Maksudnya part time maksud tuan yang orang luar. Orang luar tak. Dia di kalangan pekerja dia. Dia tak perlu lantik orang baru macam SHO nak kena cari lain apa semua. Ini di kalangan mana-mana pekerja, yang pekerja biasa pun boleh, asalkan boleh tahu membaca, mengira, boleh baca. Ya, betul. Betul. Jadi perlu OSHI juga. Okey, buat masa sekarang saya okey, OSHI ni memang saya expect lah akan banyak soalan. Sebab dia kesan dia tu kepada semua tempat kerja sebenarnya. Okey, untuk tapak bina buat masa sekarang saya difahamkan triple S memadai. Memadai. Tetapi nanti saya cuba rujuk baliklah kalau ada polisi-polisi baru. Apa yang saya faham lah. Saya rasa tapak bina dia ada site safety supervisor dah memadai, tak perlu ada OSH coordinator buat masa sekarang. Tapi kalau saya dapat maklumat baru nanti saya akan informkan tuan lah. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. So OSH coordinator ni saya rasa clear, memang orang kata apa, dia perlu dilantik di kalangan pekerja sahaja. Okey, seterusnya pindaan terhadap seksyen 29 ni pun antara famous juga. Sebab seksyen 29 ni yang mana suka ikut talk JKKP ni biasa SHO lah kan. So bila kita bagi talk tu, SHO tu akan tanyalah bila seksyen dia disentuh kan. Okey, so untuk seksyen 29 ni kita tambah baik. Kenapa seksyen 29.1 tu daripada industri kepada tempat kerja, sebab kita dah potong perkataan industri, kita pemakaian kita kepada semua tempat kerja. Itu saja.
Lepas tu apa yang signifikan di dalam Seksyen 29 ni adalah berkenaan dengan perkataan mengambil kerja. Kita tukar kepada melantik. Okey, perbezaan kat sini adalah mengambil kerja dulu. Mengambil kerja adalah contract of service. Tetapi dengan penambahbaikan yang kita buat adalah melantik, dia boleh dibenarkan. Contract of service ataupun contract for service. Dua-dua dibenarkan untuk mematuhi. Okey. So ini adalah hasil daripada orang kata apa consultation yang kita buat daripada dengan persatuan, SHO dan sebagainya lah. Maksudnya ada setengah nak jadi majikan, nak jadi pekerja kepada majikan, ada setengah nak independen. Bila independen boleh menasihati majikan dengan lebih orang kata apa lebih terbuka lah katanya. Bila dia terikat dengan majikan, nak bagi nasihat pun sepatutnya kena buat penambahbaikan A, B, C, D. Dia cakap A dengan B je sebab C dengan D dia melibatkan kos apa semua. Macam itulah. Itu antara justifikasi lah kita ubah daripada mengambil kerja kepada melantik. Okey. Ya, kalau ikut kurungan 4 tu dah ikat. Dia dilantik sebagai pegawai keselamatan hanya untuk satu tempat kerja pada satu-satu masa. Maksudnya kalau dia itu bergantung kepada kontrak lah antara majikan dan juga dia lah. Tapi saya sepatutnya kalau ikut SHO ni dia ada regulations dia sendiri. Dia ada duties dia. Dia perlu jalankan apa-apa semua tu. Dia ada duties dia. Sepatutnya dia perlu full time lah di tempat kerja. Dia ada regulation sendiri, regulation SHO dan juga perintah SHO tu kan. Okey. Ya. Dari segi buat masa sekarang, kita tak ada keluarkan apa-apa standard ataupun template lagi lah untuk surat lantikan ni. Cuma mungkin bila kita pergi, you boleh tunjuk surat pelantikan tu, itu mungkin setakat ni memadai lah. Ya, mungkin akan dijelaskan nanti. Ya. Okey. Seterusnya adalah berkenaan dengan keperluan latihan KKP. Ini juga adalah merupakan seksyen baharu di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 yang mana kita memberikan satu kuasa baharu kepada menteri untuk mengeluarkan perintah bagi menghendaki mana-mana kelas atau perihal orang untuk menghadiri kursus latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Hadir kursus yang dijalankan oleh penyedia latihan berdaftar. Maksudnya kat sini dia ikat dengan hadir kursus, kita akan prescribe orang yang macam mana, perlu hadir kursus apa dan hadir kursus di penyedia latihan berdaftar. Okey, kat sini. Keperluan kelas atau memastikan pekerja yang ditetapkan atau diberi latihan sebelum melakukan aktiviti kerja. Ini kita buat penambahbaikanlah kerana terdapat hasil penguatkuasaan kita ataupun siasatan yang kita jalankan terhadap aksiden yang berlaku apa semua. Terdapat keadaan di mana pekerja ni kadang-kadang baru masuk kerja 2 hari dah kena bawa orang kata apa, bawa forklift. Tak pandai pun, tak kenal. Sebelum ni tak pernah kenal forklift. Tapi masuk kerja 2 hari dah kena bawa forklift. Itu menyebabkan kemalangan apa semua. Jadi sebagai contoh di bawah perintah ini, menteri mungkin akan keluarkan satu perintah mana-mana pekerja yang menjalankan aktiviti kerja membawa forklift hendaklah pergi menjalani latihan KKP di penyedia latihan berdaftar. Maksudnya untuk bawa forklift tu perlu hadir latihan dulu. Kalau kita pergi pekerja itu tidak hadir latihan, dia adalah menyalahi dari sisi undang-undang lah. Dan majikan itu yang kena sebenarnya. Sebab ini adalah tanggungjawab majikan. Majikan mana-mana orang yang dikehendaki untuk menghadiri apa-apa kursus latihan, hendaklah memastikan orang itu telah menyelesaikan kursus tersebut sebelum membenarkan orang itu untuk melaksanakan apa-apa kerja yang baginya latihan itu diperlukan. Okey. So kat sini pun adalah tanggungjawab majikan lah untuk menghantar. Sebelum, maksudnya majikan perlu tahu pekerja dia tu dah well trained atau tak. Sekiranya dinyatakan dalam perintah perlu hadir latihan, dia perlu hantar orang itu ke latihan dahululah. Okey. Dan dalam Seksyen 31A ni juga dia memberi kuasa kepada ketua pengarah untuk kita keluarkan arahan lah untuk pekerja yang ditetapkan mengikuti kursus ulang kaji. Maksudnya contoh di company A ni pernah berlaku kemalangan.
berkaitan forklift lagi. Kita ambil contoh forklift. Daripada tadi kan kita cerita pasal forklift, maksudnya orang forklift ni, pemandu forklift yang pekerja yang menjalankan aktiviti membawa forklift ni perlu hadir latihan. Kita kata ada perintah cakap. Lepas tu dia dah hadir latihan. Dia dah fulfill dah peruntukan akta ni. Tetapi katalah 5 tahun lepas tu ada kemalangan berlaku. Ketua pengarah boleh arahkan dia pergi balik kursus ulang kaji untuk forklift itu. Itu antara enabler lah untuk ketua pengarah. Okey. Maknanya kalau untuk latihan ni adakah kompetensi sahaja ataupun mana-mana kursus secara umum macam safety passport dan sebagainya itu diwajibkan? Okey, kat sini ia adalah bukan melibatkan kompetensi. Ini adalah aktiviti kerja yang biasa. Yang orang kompeten tu adalah berbeza. Ini kalau dekat JKKP lah kita biasa kita guna term trained person tu. Yang mana dia orang yang perlu dilatih. Maksudnya aktiviti kerja tu melibatkan risiko. Contoh operator yang mengendalikan mesin power press. Kita tengok terlalu banyak ataupun trending meningkat aksiden berkenaan dengan pengendalian mesin power press di Malaysia ni. Contoh. Jadi menteri boleh keluarkan perintah semua operator kilang yang mengendalikan jentera himpit tekan power press perlu hadir latihan khusus keselamatan dan kesihatan di penyedia latihan berdaftar. Macam tu. Jadi Kalau macam pekerja itu diperlukan untuk memanjat dan sebagainya, majikan wajib kena hantar dia untuk memanjat dulu, training dulu, dapat profesi, dapat pelatihan, baru boleh manjat. okey, itu dari segi 15.2C yang training di 15.2C tu. Itu berdasarkan dengan risk assessment. Maksudnya kalau kita tak gazette sekalipun kat sini, tetapi berdasarkan you punya risk assessment untuk memanjat di tempat tinggi, pekerja perlu ada kemahiran, perlu ada latihan. Jadi you kena buat, itu perlu buat. Tetapi yang ni dia berbeza dengan section 15.2C yang mana kita wajibkan. Okey, latihan kat sini dia berbeza. Memang 15.2C itu kalau you buat risk assessment, ada aktiviti memanjat di tempat tinggi dan pekerja perlu training, you perlu buat training itu. Okey. Okey, boleh Seterusnya berkaitan dengan integriti jentera lah. Berkaitan dengan integriti jentera seperti mana saya nyatakan tadi ialah kita bawa masuk peruntukan-peruntukan yang masih lagi relevan berkaitan jentera untuk dari bawah FMA kita bawa ke bawah ke dalam AKKP lah. Sebagai contoh jentera perlu didaftar, perlu ada pemeriksaan pertama, perlu ada pemeriksaan ulangan dan sebagainya, perlu ada CF lah. Okey. Dan ianya dalam pindaan akta ni ianya hanyalah enabler dan akan enabler tu maksudnya punca kuasa untuk menteri membuat peraturan dan akan ada satu peraturan khusus yang akan menerangkan lebih jelas bagaimana pengurusan integriti jentera ni akan dilakukan selepas inilah. Mungkin ada jentera dulu ada CF yang baru nanti mungkin tak ada ke. Itu kena orang kata apa, stay tune lah. Nanti akan ada roadshow seterusnya berkenaan dengan peraturan-peraturan baharu daripada JKKP nanti. Okey, seterusnya berkaitan dengan pelantikan orang berlesen. Peruntukan ini juga dibawa masuk daripada sebenarnya daripada FMA, Akta Kilang dan Jentera. Juga peruntukan bagi membolehkan orang berlesen dilantik bagi menjalankan pemeriksaan logi dan pengeluaran perlakuan kelayakan. Okey, kat sini orang kata apa? Ia juga adalah punca kuasa kepada menteri untuk melantik sekiranya JKKP ingin menyumber luarkan pemeriksaan jentera. Buat masa sekarang kita tak ada buat lantik mana-mana orang lagi sebagai orang berlesen ni. Okey, cuma ia hanyalah enabler. Di bawah AKJ sedia ada pun, dia pun dah ada lah sebenarnya. Okey. Antara justifikasilah sekiranya meningkatkan pengurusan logi oleh industri menangani isu backlog pemeriksaan jentera lah. Okey. So kat sini saya rasa kita dah cover. Dan seterusnya penambahbaikan yang seterusnya dalam OSHA pindaan ni adalah satu bab baharu yang diperkenalkan iaitu bahagian 7A, peruntukan berkaitan dengan orang kompeten dan juga penyedia latihan berdaftar. Okey, di bawah bahagian 7A ni kita ada satu orang kata apa, struktur kawal selia terhadap orang kompeten lah dan juga penyedia latihan berdaftar untuk diseragamkan di bawah satu perundangan yang mana buat masa sekarang kita ada AKJ, kita ada
AKKP dan kita kadang-kadang ada yang kesahan pendaftaran tu ada yang 2 tahun, kesahan pendaftaran ada yang 3 tahun, tapi di bawah peruntukan pindaan yang baru ini kita ada kesahan pendaftaran sebanyak 3 tahun. Kemudian kita ada perlu pembaharuan pendaftaran dan juga pembatalan pendaftaran. Okey, kat sini apa kesan dia kepada industri adalah orang kata apa? Mungkin kesan kepada industri itu kepada orang kompeten lah. Mungkin ada selama ni tak perlu buat pembayaran. Tapi di bawah peruntukan baharu nanti menteri boleh menetapkan di bawah Seksyen 31C dan juga Seksyen 31E pendaftaran dan juga pembaharuan setiap 3 tahun mungkin ada sedikit fee akan dikenakan. Itu adalah impak lah. Selain itu juga impak kepada orang kompeten dan juga penyedia latihan. Seksyen ataupun bahagian ini terpakai juga kepada penyedia latihan lah. Impak dia maksudnya dia akan terikat dengan tanggungjawab di bawah perundangan lah nanti. Okey. Tujuan peruntukan membolehkan kawal selia dilakukan dan tindakan perundangan boleh diambil jika orang kompeten ni gagal melaksanakan tanggungjawab yang ditetapkan dengan sempurna lah. Sebab orang kompeten ni biasanya dia dibayar untuk buat buat comply kepada law apa semua, tapi kita dapat aduan di mana terdapat orang-orang kompeten ni tidak menjalankan tugas dengan sepatutnya dan siasatan boleh dilakukan. Dan dengan harap sekiranya ada peruntukan-peruntukan sebegini, orang kompeten dan juga penyedia latihan di luar sana tu lebih dapat meningkatkan profesionalisme dan juga lebih bertanggungjawab lah dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita dah penghujung lah saya rasa untuk memperkasa Majlis Negara dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okey, seperti mana maklum, Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan adalah merupakan platform di mana kita membincangkan isu-isu polisi ataupun direction berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di negara ini. Ia adalah gabungan ataupun keahlian dia adalah terdiri daripada wakil majikan, profesional, ahli akademik dan juga wakil pekerja dan sebagainya lah. Untuk buat masa sekarang di bawah Akta 514 sedia ada jumlah ahli adalah di antara 12 sehingga 15 ahli dan di bawah pindaan nanti kita telah menambahkan bilangan ahli daripada 22 kepada 20 sehingga 25 ahli. Antara justifikasi sebab kita kata industri kita makin banyak, para pekerja kita makin ramai dan suara-suara mereka untuk bersuara ni di peringkat lebih tinggi, kita berikan ruang yang lebih besar lah kepada wakil majikan, wakil pekerja, pengamal-pengamal KKP dan sebagainya. Diharap dengan penambahbaikan ini, orang kata apa, hala tuju KKP negara ini boleh semakin baiklah dengan input-input daripada semua pihak. Kemudian yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan kadar amount peningkatan penalti yang dinyatakan dalam pindaan AKKP. Seperti mana ramai yang risau, pindaan akta of course akan ada peningkatan jumlah nilai penalti. Sebagai contoh, penalti am sedia ada RM10,000 untuk dalam pindaan ini meningkat 10 kali ganda kepada RM100,000. Bagi kewajipan majikan atau prinsipal Seksyen 15, 16, 17, 18A, 18B, penjara nilai denda maksimum RM500,000 dan penjara 2 tahun. Untuk kewajipan pekerja Seksyen 24, RM1,000 ditingkatkan kepada RM2,000. Untuk orang kompeten sekarang ni tidak ada denda, tetapi di dalam pindaan nanti denda maksimum sebanyak RM100,000. Bagi tidak mematuhi notis daripada RM50 kepada RM500,000 dan sebagainya lah. Okey, kalau kita tengok memang of course ada peningkatan lah nilai denda selaras dengan orang kata apa, perkembangan teknologi dan juga kita juga buat perbandingan lah dalam menetapkan nilai amount denda ni. Kita telah buat perbandingan dengan akta-akta lain, di mana contoh Akta 127, Akta DOE, Akta Kualiti Alam Sekitar pun telah meletakkan kadar denda yang tinggi sehingga maksimum saya rasa juta. Okey, Akta 520, Akta CIDB juga meletakkan yang mempunyai konsep perundangan yang sama, telah menetapkan penalti maksima sebanyak
RM500,000. Dan juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Akta KKP luar negara juga menggunakan denda yang tinggi. Sebagai contoh, kalau di United Kingdom, kalau ada kes maut tu, dia punya denda unlimited. Maksudnya terpulang kepada hakim. Nak letakkan 1 juta ke 2 juta ke apa semua tu. Okey. Itu untuk gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Memang kita nampak peningkatan, tapi sebenarnya sekiranya orang kata apa, dibawa ke mahkamah, kita bukan menetapkan, JKKP bukan menetapkan nilai amount tu, yang arif hakim yang akan menetapkan berapa nilai amount yang denda yang akan dikenakan lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, diharap kemudian saya juga nak bagi sedikit info lah, yang mana daripada pindaan AKKP itu, dia tak boleh orang kata apa, berjalan sendiri. Ia mestilah disupport dengan perundangan-perundangan subsidiary yang lain lah. Sebagai contoh, yang pertama tu berkaitan dengan integriti jentera. Kita akan keluarkan peraturan berkenaan dengan jentera berperakuan. Kemudian peraturan skim pemeriksaan khas, yang mana di bawah AKJ sedia ada, kita ada skim pemeriksaan khas 2014, ianya akan dimansuhkan, dan peraturan itu masih relevan. Kita ada tambah baiklah di bawah AKKP ni, kita akan bangunkan peraturan skim pemeriksaan khas. Kemudian kita ada perintah pengecualian berkaitan jentera berperakuan, perintah kelas dan jenis orang yang memerlukan latihan KKP. Yang nombor 4 ni adalah Seksyen 31A tadi, yang mana orang yang perlu hadir latihan, kelas dan jenis orang yang perlu hadir latihan. Kita akan keluarkan satu perintah. Kemudian kita ada yang kelima berkaitan dengan peraturan KKP kerja bina, reka bentuk dan pengurusan. Ini yang saya cerita tadi, yang berkaitan dengan Seksyen 18A tadi, berkaitan dengan prinsipal. Bagi industri pembinaan, kita akan ada satu peraturan khusus menjelaskan tanggungjawab watak dalam industri pembinaan lah. Kemudian kita ada peraturan bekerja di tempat tinggi, peraturan keselamatan, kesihatan dan kebajikan, dan beberapa pindaan, beberapa peraturan sedia ada di bawah AKKP. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, dia punya pindaan tu agak masif lah, banyak lah sebenarnya. Sebab kita nak mansuhkan AKJ, dan kita bawa kata apa, sebahagian peruntukan-peruntukan AKJ itu ke dalam pindaan AKKP. Jadi ya, okey. Ya. Betul. Betul. Dia orang kata apa? Dia ada peraturan dan akan juga disupport oleh Industry Code of Practice. Ya, kebanyakannya orang kata apa? Peraturan bersifat pengaturan kendiri ini, dia akan ada akta, ada peraturan dan juga ada Code of Practice. Code of Practice tu dia adalah standard minimum untuk mematuhi. Kalau ada yang lebih baik, dibenarkan. Tidak. Saya difahamkan kita akan kekalkan dulu guidelines. Itu sebagai guidelines, panduan sajalah. Ya. Okey, peraturan pengurusan risiko, peraturan berkaitan pengurusan risiko tu akan nyatakan. Dia tak akan bagi tahu tools A ni okey, tools A, B okey, tapi elemen-elemen apa yang perlu ada dalam menguruskan risiko tempat kerja tu akan dinyatakan. Ya, ya. Macam itulah sebenarnya. Dia punya, ya. Betul. Betul. Sepatutnya ICOP tu akan melengkapi. JKKP boleh prosecute kalau you tak follow. Walaupun you dah ada ICOP tu memang dah lama dah, Industrial Code of Practice. Tapi bila dia dah naik taraf, sekarang ni kita ada guideline. Ya. Bila hierarki yang ke atas adalah peraturan. Betul. Jadi bila you tak ada peraturan, you tak ada pun,
then it will be legally binded lah. Maknanya JKKP boleh ambil tindakan undang-undang ke atas. Tak ada, maksud tuan tak ada tu tidak comply dengan peraturan. Tidak comply. Ya, betul. Ya, Tapi balik saya nak kait dengan soalan dari tadi tu mengenai risiko analisa. Disebut secara am. Betul. As long you buat. Betul. How detail tak detail, as long you ada, sudah. Walaupun you ada regulation, you ada tambah beberapa kolom. Persoalan saya, adakah dia kaitkan dengan beberapa di luar sana ada disebut ISO 31000 berkaitan dengan pengurusan risiko, risk management. Betul. Jadi mereka akan rujuk pada ni dan dalam tu dia ada beberapa Tools lain. yang diguna pakai. Betul. Boleh diguna pakai. Kan? Betul, Maknanya JKKP tak boleh nak mempertikaikan saya nak gunakan apa-apa tool, method yang ada dalam ISO. Betul. Cumanya yang tekilannya sepatutnya disebut kurang-kurangnya rujuk pada ISO 31000. Oh, okey. Saya pun tak pasti apa kandungan dalam peraturan pengurusan risiko itu sebab saya tak terlibat dengan pembangunan peraturan ini. Tapi saya difahamkan peraturan dan juga ICOP itu akan melengkapi lah sebenarnya. Maksudnya ICOP yang dibangunkan tu akan menjelaskan how to achieve apa dalam peraturan tu cakap. Tetapi kalau ada cara yang lebih baik daripada ICOP tu sebenarnya dibenarkan sebenarnya. Sebabnya saya timbul ni semasa public seranta awam kan Ya, betul. kita dah buat proposal. Tetapi masa tu orang jawatan kuasa tu kata dia orang dah buat awal dah. Dia tak boleh nak tukar. Oh, ya ke? Jadi industri ni macam terikat lah. Terikat. But dia tak mention mana-mana. Dia secara umum dan JKKP dah bangunkan satu peraturan dengan kolom-kolom tertentu which pada saya nampak quite conventional lah. Masih lagi terbelakang. Preskriptif lah. Jadi preskriptif. Preskriptif. Okay. Jadi benda ni tak begitu ni lah. Tu yang kita timbulkan. Terima kasih tuan. Kita ambil maklum. Mungkin sebab peraturan ni masih belum keluar sebenarnya. Saya pun nak bagi info pun, saya pun tak terlibat dengan peraturan ni. Tapi saya akan bawakan lah. Boleh rujuk pada Haji Barudin. Dia tahu kenal saya. Okey. Okey. Kalau ikutkan kita last kali saya nak bagi tahu akta ni masih belum berkuat kuasa lah sebenarnya. Ya. 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 Impak tadi yang saya sepanjang tadi saya cakap masuk contoh kepada industri, contoh orang kompeten. Daripada sebelum ni tak ada penalty, you akan ada penalty. Sebelum ni contoh syarat untuk orang kata apa? Tak ada peruntukan khusus berkaitan dengan pentaksiran risiko. Jadi sekarang ni kita dah ada peruntukan khusus berkaitan dengan pentaksiran risiko. Sebab saya nak merujuk kepada industri, ada industri yang agak besar tak ada masalah. Betul. Tapi bila implikasi dia SME contohlah, restoran, 500,000 ni satu penalty yang amat-amat besar. Ada kebarangkalian dia syarikat-syarikat banyak SME ni akan gulung tikar. Betul. Dan juga benda ni berkaitan bila dimasukkan dalam mahkamah tak boleh bayar denda dengan penjara. Jadi benda ni pada saya benda yang akan menakutkan pelabur-pelabur bila nak masuk kat sini, especially SME. Sebab sekarang ni you letak penalty tu across the board. Okay. Regardless you sebesar ke kecil ke kan. Ya, betul. So yang ini untuk besar mungkin celah gigi bayar 500,000 kan. Betul. Kan, tapi pada yang kecil ni saya rasa mungkin dia tak mampu dan kebarangkalian dia masuk penjara tu ada sebab tak boleh bayar. Ni kan, adakah pihak JKKP mengambil kira ini ataupun kategorisekan jenis-jenis industri supaya dia boleh balance up lah sekarang ni across the board. Okey, buat masa sekarang ni memanglah seperti apa yang tuan cakapkan lah, memang dia cross the board. Semua orang nilai dia sama dalam perundangan. Tetapi kita ambil maklum lah, seperti mana yang saya nyatakan tadi, nilai itu adalah nilai penalty maksimum. Tetapi yang akan putuskan nilai penalty itu adalah yang arif hakim lah orang kata. Sebagai contoh, sekarang ni pun kita tetap OSHA sekarang ni pun penalty maksimum RM50,000 tapi ada je denda RM5,000. Pengalaman saya lah, kadang-kadang bila saya tengok dalam JKKP punya news kan RM50,000 mungkin RM20,000.
Saya rasa 500,000 rasa-rasa dia boleh turun ke 5,000. Saya rasa tak mungkin kan. Mungkin paling kurang pun 200,000. Tak apa, kita Kan? let the orang kata judiciary punya Ya, inilah, itu bidang kuasa mahkamah saya Ya, tahu. betul. Bila PO you dah masuk mahkamah, atas mahkamah buat penetapan harga tu. Ya. Tapi yalah, kalau dia kira 50 boleh turun 50, 50 turun 20. 500,000 saya tak pastilah kan boleh Betul. turun 5,000 ke 10,000 kan. Ya, betul. Cara logiknya lah, Secara secara logiknya praktikalnya memang saya macam tu. tengok nampak macam tak ada lah kan. Ya. Sebab itu bukan bidang kuasa JKKP, dia Betul. cuma prosecute aja. Ya. Sebab kita kan pembahagian kuasa kan, legislation, judiciary. Itu dan yang saya nak tengok dari segi impact. Adakah pihak JKKP buat kajian terhadap industri-industri yang kecil-kecil ni? Okey. Okey, kita ambil maklum tuan. Okey. Okey, so saya rasa macam saya cakap tadi lah, kedua-dua akta ini masih belum buka kuasa dan ianya akan keluar satu wakta lah mengenai tarikh kuat kuasa kedua-dua akta inilah. Okey, bila tu memang soalan cepu mas lah buat masa sekarang. Kalau kita kata kita tak boleh janji selagi mana warta ni belum keluar. Memang kita ada the target, tetapi tuan-tuan dan puan-puan fahamlah, macam saya tunjuk tadi 9 peraturan itu yang kita nampak, tapi di belakang tu kita perlu update the system, apa semua itu menyebabkan terdapat beberapa kelewatan dan kita cuba target lah dalam masa yang terdekat ni. Ya, betul. Ya. Ya. Tuan, satu soalan ni. Katakanlah, contohlah kalau tarik kuat kuasa dia 1 Januari 2024, Ya. maksudnya bila JKKP pergi pada industri, saya pasti banyak industri yang mungkin tak sedar lagi mengenai perubahan akta ni. So kalau telah dimula kuat kuasa, bila JKKP pergi untuk inspection, kalau tak ada dokumen dan sebagainya, adakah dia ambil tindakan terus atau dia akan bagi lagi grace period beberapa bulan lagi ke? Okey. Itu pun insya-Allah lah kita JKKP ni orang kata tak kejam lah kan dalam membuat penguatkuasaan. Selama ni pun saya rasa kita akan buat soft enforcement apa semua. Dan sekarang ni pun dah dalam setahun lebih kita dah buat promotion untuk orang kata apa pindaan akta dan akan ada promotion berkaitan dengan orang kata apa peraturan-peraturan baru. Dan itulah kita sejujurnya kita akan buat haibahan terlebih dahulu supaya industri aware dan yang secukupnya lah barulah kita boleh menguatkuasakan secara sepenuhnya lah penguatkuasaan AKKP ni. Boleh, saya dah bagi dekat penganjur. Itulah, saya rasa saya not in that position lah untuk jawab sebab dia kuasa menteri. Tapi memang kita dah ada target sebenarnya. Tapi target tu kalau saya cakap, saya rasa macam saya takut ya. Saya tak boleh cakap lagi lah buat masa sekarang. Okey. Tak apa, tapi tuan-tuan dan puan-puan di pihak industri, selagi mana tuan-tuan dan puan-puan patuh pada AKJ dan juga AKKP sedia ada, insya-Allah dengan AKKP pindaan pun tak ada masalah lah. Kalau kita tengok tak ada benda yang baru pun. Bukan tak ada benda baru, maksudnya orang kata apa, kalau you dah comply dengan akta sedia ada dan tak ada masalah untuk menjalankan pentaksiran risiko apa semua kan, saya rasa denda tu baru itulah, kalau tak buat salah dia mungkin dia akan inilah. Ya. Ya. Betul. Oh, SHO biasa sekretari syarikat lah biasanya kan. Sepatutnya tidak. Sebab kita tuduh majikan. Majikan tu adalah, dia tak ada body pun sebenarnya. Sebenarnya penjara tu very unlikely lah. Tapi tak tahulah kalau dah tak boleh bayar nanti kan. Cerita kita masuk penjara. Sepatutnya syarikat. Ya. 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 Betul. Ya, betul. Ya.
SHO sebenarnya bukannya orang yang sepatutnya dia di bawah akta syarikat ni dia ada apa secretary tu sepatutnya. Itu saya pun tak boleh jawab lagi tuan. Betul. 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 Melantik SHO tu. Ya. 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 Kita akan charge lah. Tapi kena tengoklah, itu keputusan mahkamah lah kan. Bukannya saya yang boleh. Ya, masuk penjara lah. Sebab ya. Okey. Betul. Ya. Okey, lagi? Kita ambil maklum, itu memang boleh dibincangkan lagi lah. Buat masa sekarang polisi kita lah, kita protect kita punya labor warga sekarang ni. Polisi yang buka kuasa sekarang ni kita tetapkan antara syarat-syarat untuk jadi orang kompeten tu adalah salah satu syarat warga negara Malaysia. Salah satu syarat. Ya. Akta Kilang dan Jentera Pemansuhan. Ni. Akta Kilang dan Jentera Pemansuhan 2022 dia punya ni. Dia tak ada A sebab dia bukan pindaan. Dia okey. Banyak soalan risaulah. Saya takut jawab tak betul kan. Tapi tak apa. Okey. Tuan. Yep. Maaf kalau tuan risau soalan di Dewan, saya ada bersusun soalan online. Saya tunggu daripada tadi. Dah dibuka untuk soalan ke tuan? Dah boleh kan? Boleh? Okey. Ke tuan nak conclude dulu ke saya nak bagi soalan? Okey, saya conclude macam tadilah. Saya kata sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah mematuhi apa-apa peraturan di bawah FMA dan juga AKKP sedia ada ni, saya rasa pindaan ni sebenarnya tidak akan memberikan implikasi yang besar lah kepada semua. Melainkan kalau memang selama ni dah tak buat risk assessment, apa semua tu, dia memang akan rasa terbeban lah dengan pengenalan dua akta ini, akta pemansuhan dan juga akta pindaan AKKP ni. Okey, Puan, sedia kan? Baik Tuan, bersedia ya. Okey, daripada Encik Hassan Abdullah. Adakah melantik bermaksud outsource manpower? Dan saya rasa saya baca sekali dua soalan yang sama maksud. Pada Encik Hassan Abdullah tadi, melantik adakah bermaksud outsource manpower, dan juga dia daripada Encik Abdul Rahman Muhammad Yusof, melantik seorang yang kompeten, outsourcing dibenarkan, apa kelayakannya? Okey. Untuk saya rasa mereka tujukan soalan ni berkenaan dengan Seksyen 29 lah. Berkenaan dengan pelantikan SHO tadi kan. Kalau tengok kita buat pertambahbaikan terhadap Seksyen 29-2 tu, daripada kita mengambil kerja kepada melantik SHO. Okey. So kat sini tadi pun saya dah terangkan yang mana bila melantik ni ianya dibenarkan untuk kita contract for service dan juga contract of service. Contract for service tu maksudnya kita outsourcekan daripada tetapi dia hendaklah melantik individu. Bukannya syarikat apa semualah. Kalau tengok melantik ya. Baik, soalan seterusnya daripada Puan Nurul Syamira. Buat masa sekarang sudah disenaraikan ke kursus-kursus wajib yang dihadiri oleh pekerja di training provider berdaftar berdasarkan Seksyen 31A. Okey, terima kasih atas soalan tu. Untuk makluman,
senarai itu masih lagi dalam draft lah. Kita masih belum keluarkan warta di bawah Seksyen 31A itu. Tetapi saya rasa baru-baru ni kita ada buat orang kata apa, serentak awam lah berkenaan dengan senarai tersebut. Mungkin puan tu dah pernah baca ke apa, saya tak pasti. Tapi untuk makluman, kita masih belum mengeluarkan apa-apa warta lagi berkenaan dengan kelas atau jenis orang yang perlu hadir latihan di penyedia latihan berdaftar itulah. Baik, seterusnya daripada Encik Nur Azam Abdul Hamid. I'm not sure whether this is a question or statement. Akta belum berkuat kuasa, tapi kebanyakan JKKP negeri dah mula guna pakai kan? Dia ada kan tu. Okey. Guna pakai apa tu? Not sure. Dia Okay. cakap dah mula guna pakai je. Okey. Okey, sekejap tuan. Ada lagi tadi. Daripada Encik Nur Azam Abdul Hamid lagi, kami masih mengharapkan JKKP mengadakan sesi taklimat kepada industri, terutama industri peruncitan. Dia minta komen sikit tuan. Okey, kita ambil maklum. Memang untuk bidang peruncitan ni sebenarnya kita di JKKP kita ada satu bahagian khusus lah yang orang kata apa, yang melihat promosi kepada bahagian industri kecil, sederhana dan sektor bukan kilang lah. Kita ada satu bahagian khusus. Memang bahagian tersebut orang kata actively buat aktiviti-aktiviti promosi berkaitan dengan IKS ni. Dan sekiranya tuan tadi yang perlukan ataupun mewakili persatuan atau mana-mana, bolehlah menulis surat kepada kita di JKKP untuk kita hadir buat orang kata apa, aktiviti promosi berkenaan dengan akta dan juga kesedaran berkaitan dengan KKP. Memang kita sedar sektor IKS ni perlu diberi lebih lagi kata apa, awareness berkaitan dengan KKP ni. Baik, saya rasa soalan terakhir daripada Encik Muhammad Razif Zainal Abidin. Tuan, kalau boleh AKKP ni kena ada juga bahagian sebutkan dengan jelas majikan perlu buat bajet HSE. Banyak majikan fail bab bajet ni, dan untuk pengetahuan tuan, statement ni ramai juga yang menyokong ni. So minta komen tuan. Okey, mungkin dia tu adalah safety practitioner tu kan. Masa kadang-kadang minta bajet tak dapat semua kan. Okey, terima kasih atas pandangan. Kalau ikutkan memang di bawah HSE ni, dia allocation tu agak penting lah, sebab nak buat apa-apa program berkaitan dengan KKP ni, dia memerlukan bajet. Nak beli PPE pun mahal kadang-kadang kan. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, di bawah Seksyen 18A tu kita ada masukkan Seksyen 18A ni ia adalah kewajipan prinsipal sebenarnya. Di bawah Seksyen 18A-3-B tak silap saya, dia meletakkan kewajipan kepada prinsipal sekiranya dia buat kontrak dengan sesuatu kontraktor, prinsipal buat kontrak dengan satu perlu ambil kira juga allocation of budget dan juga allocation of sufficient time untuk deliver satu-satu projek itu. Tapi untuk majikan ni saya tak pasti, saya rasa dah termasuk ke tak dalam 15.2. Mungkin boleh kat mana-mana lah saya rasa. Apa kita ambil maklum, mungkin penambahbaikan selepas inilah kita ni. Okey. Itu saja soalan daripada online. Tuan Haji ada lagi? Okey. Saya ada terima laporan daripada bekas pekerja. Dia dah pension dah. Tapi semasa kerja tu tahap keselamatan dia very low lah kan. Tahap keselamatan kesihatan pekawalan dia very low. Now sekarang dia dah pencen dan bab medical surveillance ni 30 tahun kan. Betul. So bila dia rujuk pada majikan, akibatnya sekarang ni bab that chronic effect tu, lepas dia pencen dia dapat kesan dia lah. So dia ada kanser. Betul. Dan dia rujuk pada majikan, majikan tak ambil pot pun. Tak ambil tahu pun tentang ni. Padahal kita ada. Macam mana ni? Sebab saya benda ni saya dah hantar email pada Dr. Fitri tapi tak jawab pun lagi. Okay. Saya nak minta dia jawab pula. Okey. Kalau pengarah yang berkaitan pun tak jawab, saya rasa saya bukan in that position lagi lah untuk jawab. Tapi saya rasalah, sebab itulah kita kata tadi untuk industri bidang KKP ni, untuk safety ni kita selalu dah bercakap apa semua. Tapi berkenaan dengan bidang kesihatan pekerjaan ni, kita masih awareness kita masih lagi kurang. Dan melalui penambahbaikan perkhidmatan kesihatan pekerjaan ni, dia memberi kuasa kepada menteri untuk lebih luas untuk membuat peraturan-peraturan baru. Selama ni kita tak ada peraturan yang menceritakan bagaimana perlu diuruskan
berkaitan dengan kesihatan pekerjaan. Seperti mana yang Tuan Haji maklumkan tadi, memang kesan daripada exposure kepada kimia, ke bahan kimia apa semua ni 20 tahun ataupun 30 tahun baru kita boleh nampak. Tapi insya-Allah dengan adanya enabler baru ini, kita akan keluarkan peraturan yang khususlah mengenai bagaimana untuk meningkatkan orang kata apa, kesihatan pekerjaan di negara kita lah. Memang kita akui buat masa sekarang saya rasa tak ada lah kot. Ya. Oh. Ni apa, civil? Civil ke? Dia dengan majikan ya? Okay. Ada lagi ke? Saya rasa dah cukup kan? Dah masa pun dah 11:30 seperti yang orang kata apa? Dirancang. Sebelum saya akhiri, terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana setia mendengar. Walaupun saya rasa roadshow ini dah hampir setahun dah kita buat di JKKP, tapi saya rasa setiap kali tu memang akan ada persoalan-persoalan baru. Kita akui pindaan akta ini bukan, dan pemasukan AKJ ini bukannya boleh menyelesaikan semua kes, tetapi kita akui dia boleh menambah baik orang kata apa, prestasi KKP di negara kita, insya-Allah. So dengan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kita lebih kuat bekerja dalam memastikan KKP di negara kita akan meningkatlah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita berganding bahu, memimpin tangan ke arah kerja selamat. Bersama-sama kita bersatu padu, rundingan dan latihan kepada pekerja. Kita menuju wawasan untuk negara gemilang. Nayash-nayash kecemerlangan, nayash-nayash keunggulan, nayash-nayash kecekapan untuk masa hadapan. Latihan dan kesedaran haruslah diutamakan, bantu majikan dan kerajaan, rakan KKP anda. Bersama-sama kita menyahut seru, bersedia sentiasa